من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya Dia telah memilih kita untuk sama-sama kita duduk dalam majlis yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkatan, penuh dengan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memilih kita, sentiasa menjadikan kita di kalangan orang yang mencintai ilmu dan ahli ilmu dan memilih kita di kalangan orang-orang yang beramal dengan ilmu dan sentiasa melazimi diri kita dengan ilmu. Amin insya-Allah. Jadi pada petang ni kita sama-sama masih lagi dalam perbincangan hadis yang ke-9, iaitu masih lagi dalam bab bertanya. Cuma kita boleh rujuk dalam kitab hadis 40, syarah hadis 40 Imam Nawawi, iaitu daripada muka surat yang ke-100, iaitu perkara yang ke-10. Al-ishtighalu 'anis su'ali bil fahmi wal imtithal, iaitu mengalih perhatian, iaitu menyibukkan diri daripada banyaknya bertanya kepada memahami dan mentaati. Maknanya kat sini alihkan perhatian daripada bertanya kepada memahami dan mentaati. Itu tajuk yang dibawa oleh syarih kitab ini, Syekh Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mista ni dia bawa daripada perkara yang ke-10 ini, ialah kata menyibukkan diri ataupun berpaling daripada bertanya kepada memahami dan mentaati. Alladhi yata'ayyanu 'ala al-muslimi an yahtamma bihi wa ya'tani, iaitu menjadi satu kewajipan ke atas orang-orang Islam untuk menjadi kewajipan bahawa mengambil berat dan menumpukan perhatian, perkara yang wajib untuk kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, iaitu apa?
perkara yang kita kena bagi perhatian, iaitu an yabhatha amma jaa anillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa? Mencari ataupun kata membahaskan, menyelidiki segala apa yang datang daripada Allah. Iaitu apa yang datang dalam kitab, apa yang Allah Ta'ala telah firmankan dalam Quran. Maka perkara yang penting untuk kita menyelidiki setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Dan juga satu, menyelidiki daripada Alkitab dan juga menyelidiki daripada apa yang datang daripada Rasul, iaitu segala sunnah-sunnah, hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita meneliti, menyelidiki setiap daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun apa yang diperbuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita cari, perlu kita bahaskan, perlu kita menyelidik, perlu kita meneliti. Kemudian berusaha untuk memahami. Kemudian dah tahu perintah Allah, dah tahu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya perintah daripada Allah, larangan daripada Allah, perintah daripada Nabi dan larangan daripada Nabi. Maka dah tahu macam tu, summa yajtahidu fi fahmi zalika wal wuqufi ala ma'anihi. Bila dah tahu apa yang perlu buat pula, perlu usaha untuk faham. Satu, bila selidik, cari firman-firman Allah Ta'ala berkenaan dengan hukum ahkam, perintah Allah Ta'ala, larangan Allah Ta'ala. Bila dah tahu, perlu apa pula? Perlu usaha untuk faham apa kehendak Allah Ta'ala dalam sesuatu firmannya, apa kehendak Nabi SAW dalam sabdaannya. Maka perlu usaha untuk faham, berusaha untuk memahami dan menghayati maknanya, makna daripada Al-Quran, makna daripada ahadis. Maka perlu kita berusaha memahami dan menghayati. Mana daripada Al-Quran yang kita baca, daripada hadis-hadis yang kita baca dan kita dengar. Maka perlu kita faham apa kehendak Allah, apa kehendak Nabi, apa maksud baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan sesuatu sabdaan. Maka perlu difahami dengan mendalam. Dan bagaimana nak faham? Maka ialah dengan kita mempelajari segala ilmu-ilmu yang wajib, ilmu-ilmu yang perlu untuk dipelajari supaya kita dapat faham apa sabdaan Nabi dan apa firman Allah Ta'ala. Sebab itulah untuk faham Al-Quran, faham hadis, dan bukan dengan semata-mata kita tahu bahasa Arab sahaja, dengan kita tahu satu ataupun dua lafaz bahasa Arab dah cukup untuk kita faham Quran. Tak. Kita perlu mahir dalam bahasa Arab. Satu, kita perlu mahir dan mendalami bab-bab lurah tertentu. Sebab tu untuk kita memahami ahadis, untuk kita memahami Al-Quran, lebih-lebih lagi lah Al-Quran, maka ulama menggariskan perlu memahami, perlu menguasai lima jenis atau 14 ke 15 jenis jurusan ilmu, barulah kita boleh menafsirkan Al-Quran. Jadi zaman sekarang ulama-ulama telah usaha sehabis mungkin untuk mudahkan kita memahami apakah kehendak Allah Ta'ala, apakah kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang penting ialah kita kena faham. Kita kena usaha untuk faham apa kehendak Allah, apa kehendak Rasul.
dan menghayati setiap perintah Allah, setiap lafaz-lafaz ataupun segala pengertian yang terkandung dalamnya. Mana kena hayati, satu faham, satu hayati segala pengertian makna yang terkandung dalam firman Allah dan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana min al-umuri al-ilmiyah saddaqa bihi wa i'taqadahu. Maka kalaulah perkara yang datang itu ialah perkara ilmiah, iaitu perkara yang memerlukan kepada keyakinan, memerlukan kepada yakin yang sebenar-benarnya. Kata ilmiah, maksud dia ialah perkara yang berkaitan dengan yakin. Perkara yang datang tu dia ada kaitannya dengan ilmu, iaitu dengan keyakinan. Maka dia hendaklah membenarkan dan beriktikad dengannya. Maka hendaklah dia membenarkan dan beriktikad dengannya. Maksudnya kalau datang perintah-perintah supaya beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, beriman dengan malaikat, beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan segala perkara yang ghaib, maka hendaklah dia membenar dan mengiktikadkannya. Kata fa in kana minal umuril amaliyah, dan sekiranya apa yang datang itu sekiranya perintah ataupun firman Allah Taala itu ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang itu dia berkaitan dengan perkara-perkara yang berbentuk amali. Maknanya dia berkaitan dengan bentuk perkara-perkara yang berkaitan dengan praktikal, amalan. Dia hendaklah menggunakan segala kemampuannya, berusaha melaksanakan apa sahaja suruhan yang termampu dan menjauhkan apa yang terlarang. Maknanya wa in kana minal umuril amaliyah badala wus'ahu fil ijtihadi fi fi'li ma yastati'uhu minal awamiri wajtinabi ma yunha anhu. Maka kalau benda perintah itu, perintah daripada Allah dan Nabi itu berkaitan dengan praktikal, berkaitan dengan pengamalan. Mana diperintahkan untuk melaksanakan solat, bayar zakat, berpuasa, buat haji. Maka hendaklah dia berusaha sehabis mungkin. Maknanya dia kena usaha yang termampu. Maknanya dia gunakan segala kemampuannya, berusaha dalam melaksanakan apa yang dia mampu daripada perintah-perintah. Maknanya setiap perintah dia usaha. Bila dah faham, maka usaha juga untuk melaksanakannya. Bila kita dah tahu tentang perintah, kita faham tentang perintah tersebut dan perintah itu berkaitan dengan amalan, maka hendaklah kita melaksanakan sebaik mungkin amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maka kena guna segala kemampuan kita, usaha sehabis mungkin melaksanakan apa sahaja suruhan dan meninggalkan ataupun menjauhi segala apa yang dilarang. Ini dalam tajuk ini ialah kita nak ubah daripada banyaknya bertanya kepada terus amal. Maknanya benda yang dah jelas tak perlu untuk ditanya. Maknanya benda tu dah jelas, dah ada dah dalam perintah Allah, dah ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak perlu tanya yang mana pertanyaan untuk berdolak berdolak dalih. Kata maknanya pertanyaan supaya dia tak nak buat. Maka itu yang ditegaskan di sini, iaitu mengalihkan diri daripada banyaknya bertanya kepada terus amal. Maknanya dalam masalah
masalah yang mana jelas, maka tak perlu untuk tanya. Buat sahaja. Contohlah kalau kita kata kita diperintahkan untuk dah ada dah arahan. Contoh dalam kertas soalan kan. Dah ada dah arahan. Arahan dia macam ni, macam ni. Dan arahan tu jelas. Tak ada yang tersembunyi. Maknanya tak ada yang... Maka tak perlulah tanya yang pelik-pelik. Supaya apa? Bila tanya, dia akan jadi susah. Bila tanya nak buat macam ni, lagi orang yang ditanya tu, bila dia ditanya, maka dia akan suruh, macam ni kena buat. Buat macam ni. Kan dah jadi susah. Jadi, benda yang dah jelas, tak perlu tanya. Buat terus. Orang kata, amalkan terus. Kata, faman fa'ala dhalika, maka sesiapa yang melakukan demikian, mana siapa yang taat sahaja perintah Allah, ikut cara Nabi SAW, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Siapa yang melakukan demikian itu, mana tanpa banyak berdolak dalih, hasalas sa'adatu, maka akan terhasil ataupun dia akan mendapat kebahagiaan di dunia. Maka dia akan beroleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Ini benda yang tak perlu tanya, tak payah tanya, terus buat. Maknanya daripada bertanya banyak, lebih bagus terus buat amalan tersebut. Benda dah jelas, jalan. Sesiapa yang menyanggahinya dan sibuk melayan bisikan diri sendiri. Siapa yang bercanggah dengan perintah. Siapa yang membelakangkan perintah Allah Ta'ala. Membelakangkan sabdaan Nabi SAW. Kata, وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ, siapa yang menyalahi demikian itu. وَاشْتَغَلَ, dan dia sibuk dengan bisikan-bisikan hati. Dia sibuk dengan apa-apa mengikut hawa nafsunya, maka dia akan terjatuh di dalam ancaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan terjerumus ke dalam amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan keadaan ahli kitab. Mana dia akan jatuh macam mana ahli kitab mereka binasa. Mana yang telah musnah lantaran banyak bertanya. Maka dia akan jadi macam ahli kitab yang mana dengan sebab banyak bertanya, maka celakalah mereka. Maka akan menyebabkan mereka ni binasa lah. Maknanya disebabkan sifat mereka ni banyak bertanya untuk apa? Untuk mengelakkan diri daripada beramal. Banyak bertanya supaya mereka boleh untuk meninggalkan amal. Itu yang berlaku pada ahli kitab. Tapi bila dia banyak bertanya, lama-lama jadi susah. Maka macam itulah juga kalau kita pun maknanya banyak kita punya kata banyak berdalih daripada nak buat segala perintah-perintah tu pun perintah-perintah Allah Ta'ala, sabda Nabi SAW, dan kita mengelak, dan kita cari jalan sampai tak payah. Contoh kena bayar zakat. Dia banyak dia buat helah sampai tak payah bayar zakat. Semata-mata tak nak bayar zakat. Maka orang macam ni nanti lama-lama dia akan terhindar daripada rahmat Allah Ta'ala. Dia akan jauh daripada rahmat. Patutnya bila perintah zakat tu, maka orang yang beriman dia akan usaha seboleh mungkin bagaimana aku dapat laksanakan perintah. Bagaimana contoh kalau kata dia zakat. Dia kata apa? Contoh kalau dia kira-kira dia punya harta. Dia punya harta ni tak kena zakat. Orang yang beriman ni dia akan bersedih. Sebab apa? Dia tak dapat tunaikan perintah Allah. Tapi orang yang banyak berdalih ni, dia dah patutnya dah cukup, dah boleh bayar dah zakat.
tapi dia usaha pusing sana, pusing sini tu dah tak payah bayar. Kat dunia dia boleh lepas, tapi kat akhirat belum tentu lagi. Jadi, orang yang menyanggahinya dan sibuk melayan bisikan diri sendiri, maka dia terjatuh ke dalam amaran Nabi SAW berkenaan dengan keadaan ahli kitab yang telah musnah lantaran banyak bertanya. Mereka binasa sebab apa? Akibat banyaknya persoalan yang dikemukakan dan mereka menyanggahinya. Satu banyak tanya, bila dah dijawab, sanggah pula. Tak nak pula buat. Maka binasalah mereka disebabkan itu. Dan tidak ada ketaatan dan kepatuhan dalam diri mereka. Di kalangan ahli kitab ni, bila mana mereka banyak bertanya, sehingga dalam diri mereka sebenarnya tak nak buat. Waktu banyak tanya, banyak pusing. Lalas tak payah buat, seronok. Jadi itu sifat orang, sifat ahli kitab orang Yahudi. Jadi orang yang binasa, mereka ni binasa sebab satu, banyaknya persoalan. Dan bila banyak soal, banyaklah dia punya khilaf. Maknanya dia mukhalafah. Bila dah ada jawapan, tak nak terima. Tak nak taat. Tak nak buat. Itu sifat ahli kitab. Okay. Dan kata, hakadha, dan begitulah keadaan sahabat-sahabat Nabi. Mana kalau sahabat-sahabat Nabi pula, mereka ni memang setiap apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kalau boleh dandan tu mereka nak amal. Ini keadaan, berlawananlah dengan keadaan orang ahli kitab tadi. Berlawanan dengan ahli kitab tadi. Para sahabat Nabi SAW. Begitu juga para tabi'in. Mereka ini, dalam menuntut ilmu, mereka usaha sehabis mungkin dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Mereka cari ilmu. Mereka belajar ilmu agama supaya apa? Supaya mereka faham ilmu dan mereka dapat amalkan ilmu. Mereka usaha belajar, nak tahu supaya apa? Supaya mereka dapat amal. Dapat satu perintah dan bila Nabi tunjuk perintah tu, mereka terus buat. Tak tunggu dah. Ada peluang terus buat, terus amal. Itulah sahabat. Sahabat ni mereka takkan tinggal sikit pun, takkan tinggalkan sedikit pun daripada perintah Allah. Takkan tinggalkan sikit pun daripada sabda Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, mereka terus ikut. Mereka buat juga. Sebagaimana apa yang baginda SAW buat. Apa yang datang perintah. Datang perintah apa? Orang Islam pada ketika awal-awal, mula-mula mereka masih lagi dibenarkan untuk minum arak. Kemudian datangnya perintah pengharaman arak. Apa yang mereka buat? Mereka tak tunggu dah. Bila mana datang perintah haramnya arak, mereka dah tak tunggu dah. Kata, alah, arak yang masih ada ni biarlah dulu kan. Nak buang membazir. Tak, mereka tak ada pandangan sedemikian. Mereka, ketaatan mereka tu bila kata perintah arak haram, pengharaman arak itu dikuat-kuasakan, terus mereka pecahkan tempayan-tempayan arak mereka. Sebab apa? Mereka tak ada rasa, rugilah benda ni semua, tak ada. Mereka rasa perintah Allah Ta'ala itu lebih besar. Sabda Nabi SAW itu lebih besar. Hari ini kalau kadang-kadang kita ni manusia, oleh kerana kecintaan dunia yang telah menebal dalam diri kita, kadang kita dah buat satu benda, tiba-tiba fatwa kata benda tu haram. Maka akan timbul dalam hati kita, betul ke haram? Mana dalil dia? Dia akan cari usaha cari, cari mana ulama'-ulama' yang mengharuskan. Dia dapat satu pun cukup. Dia dapat satu je ulama' kata boleh, tu yang dia pegang sampai mati. Padahal majoriti ulama' kata haram. Jadi
Hari ni kita oleh sahabat dalam diri mereka tidak ada cinta pada dunia. Mereka rasa sabda Nabi SAW. Mereka rasa firman Allah Ta'ala itu adalah yang paling utama untuk mereka taat. Mana sahabat, mereka dengar dan mereka taat. Mana sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan kami dengar dan kami taat. Mana tak tunggu masa dah. Maknanya dia tak ada kena tunggu sekian-sekian masa baru boleh ikut. Tak ada. Terus ikut. Terus taat. Ini sifat sahabat. Macam itulah sifat sahabat yang mana bila mana ada manfaat untuk diri mereka, bila ada manfaat pada agama, mereka terus taat. Dan bila benda tu dia perintah tadi atau perintah datang daripada Allah, perintah datang daripada Nabi, mereka tak tunggu masa. Satu orang bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sa'ala rajulun in ibna Umar radhiyallahu anhuma an istilamil hajari. Faqala lahu ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Faqala lahu ar-rajul ara'aita in zuhimtu ataupun in zahamtu ara'aita in ghulibtu anhu. Faqala lahu ibn Umar radhiyallahu anhuma ij'al ara'aita bil Yaman ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Rawahu al-Bukhari wa ghairuhu. Seorang lelaki telah bertanya kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang istilam, iaitu melambaikan tangan sebagai ganti kepada mengucup. Istilam ni satu macam sentuh lah juga. Istilam ni sentuh Hajar Aswad. Mana dia tak kucup. Mana dia, sebab mungkin ada orang ramai tak sempat, dia dapat orang kata istilam, sentuh sahaja. Ataupun lambai sahaja. Hajar Aswad. Dia tanya tentang melambai sebagai ganti kepada mengucup batu Hajar Aswad. Lalu Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata kepadanya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melambai dan mengucupnya. Mana Nabi buat dua-dua perkara. Satu istilam, lambai ataupun sentuh. Satu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kucup Hajar Aswad. Maka lelaki itu bertanya, apakah pandangan engkau? Kiranya terlalu sesak. Apakah pandangan engkau kalau sesaklah sehingga tak dapat nak buat salah satu daripada dua perkara tersebut. Dan dia tanya lagi, ara'aita in ghribtu anhu. Kata, apa pendapat engkau jika aku tidak dapat melakukannya? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, tinggalkan kata-katamu, apa pendapat engkau itu di Yaman. Boleh jadi orang yang bertanya itu dia datang daripada Yaman. Dia tanyalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang perkara-perkara tersebut. Tapi jawapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mana nak bagi tahu benda tu, mana jangan benda-benda andaian ni tak perlu ditanya. Benda-benda andaian ni tak perlu ditanya. Selagi mana boleh buat. Kalau tak boleh buat baru tanya. Itu maksud dia. Maknanya orang tadi belum lagi buat. Dia dah tanya macam tu. Sebab tu Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata, tinggalkan kata-katamu, apa pendapat engkau di Yaman? Kata, aku telah melihat Rasulullah SAW melambai dan mengucupnya. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Kat sini Bukhari dan selainnya. Maksud Ibnu Umar radhiyallahu anhu ialah bahawa tidak ada keperluan untuk mengandaikan ketidakmampuan atau kesusahan daripada melakukannya sebelum berlaku. Orang tadi baru je sampai, lepas tu duk tanya. Maknanya nak bagi tahu benda yang dia tanya tadi tu, maknanya dia belum lagi mengalami. Ni
Yang ini merujuk kepada zaman dulu lah. Zaman sekarang dah ada dia punya kaedah dia. Dah ada dah. Orang kata dah ada dah ulama menyebutkan yang mana hukum mengucup dan sebagainya tu, mana hukum dia bukan satu perkara yang wajib lah. Maknanya bukan satu perkara yang wajib. Jadi tak perlulah banyak bertanya pada benda-benda tersebut. Maknanya kat sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu nak bagi tahu pada orang tadi, bukan kata tak boleh tanya. Bukan kata tak boleh tanya. Tapi janganlah buang masa untuk bertanya benda yang andaian-andaian. Kalaulah. Melainkan bila mana orang tadi betul-betul tak dapat buat, dan untuk menyatakan hukumnya, barulah dia tanya. Tapi orang ni dia tak buat lagi. Dia dah tanya dah macam-macam tu, andaian tersebut. Sebab tu Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu tidak menyukai perkara tersebut. Sebab tu dia cakap perkara itu. Dia cakap, tinggalkan kata-katamu, apa pendapat engkau. Mana jangan tanya pendapat-pendapat kat sini selagi mana tak berlaku benda tersebut. Kerana andaian seumpama itu akan melemahkan keazaman untuk mengikuti perbuatan Rasulullah. Sahabat-sahabat, mereka mempunyai keazaman yang tinggi untuk melaksanakan setiap perintah Allah dan setiap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu menerangkan perkara tersebut, orang tu tanya dan dijawab kalau tak boleh buat apa yang kena buat, maka dia akan menyebabkan orang melemahkan keazaman. Maknanya orang akan kata, kalau tak sentuh pun tak apa. Dia akan macam tu. Sedangkan mengucup Hajar Aswad ataupun istilam itu adalah satu perkara sunnah Nabi. Jadi kalau belum berlaku dah terangkan hukum, ni kan orang kata dia akan orang akan nak simpan dalam hati apa? Kalau tak sentuh tak apa. Kalau tak sentuh tak apa. Jadi dia tak akan ada usaha lah untuk melaksanakan sunnah tersebut. Dia tidak akan usaha bermati-matian untuk melaksanakan sunnah. Sebab apa? Dia dah tahu dah hukum dia macam ni. Jadi oleh kerana itu, sebab itulah Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia tak bagi tanya macam tu. Okay. Itu tentang nak bagi tahu apa? Yang penting ialah memahami setiap perintah dan juga berusaha untuk mengamalkannya sehabis mungkin. Itu yang paling penting. Kalaulah bila tak ada datangnya ketidakmampuan untuk melaksanakan perintah, barulah kita datang untuk bertanya. Itu yang sepatutnya. Maknanya selagi mana tak ada apa-apa aral yang melintang, selagi mana boleh buat terus. Tak perlu banyak tanya. Datang perintah macam tu, buat. Tak perlu kita andai. Kalau tak boleh buat macam ni, kena buat. Boleh tak buat macam ni? Kalau buat macam ni, boleh tak buat macam ni? Kita tak cuba buat dulu, kita dah andaikan macam-macam. Jadi, Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum menunjukkan pada kita ialah dan menjadi satu contoh untuk kita ialah setiap perintah yang Allah Ta'ala turunkan dan setiap sunnah Nabi SAW, maka kita kena usaha untuk buat dulu. Kalaulah dah tak boleh dah, barulah kita tanya. Okay. Masuk perkara yang ke-11. Apakah pandangan ataupun pendirian imam-imam mujtahid dan para fuqaha tentang perkara ini? Faqad kana haula'i mu'zamihim al-bahtha an ma'ani kitabillahi wa ma yufassiruhu minas sunanis sahihah wa kalamus sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan
wa an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati sahihiha wa saqimiha. Thumma thumma tafaqquh thumma tafaqquha fiha wa fahmaha wal wuqufa ala ma'aniha. Kata sebahagian besar himmah ataupun tumpuan perhatian mereka, yakni para ulama, para fuqaha, ialah mengkaji makna Al-Quran dan hadis sahih yang menafsirkan. Maknanya tumpuan para imam-imam mujtahid dan juga para fuqaha ialah pertama, kaji makna Quran dan juga kaji makna hadis sahih yang menafsirkan Quran. Kemudian mereka juga merujuk kepada kata-kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in rahimahumullahu ta'ala, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan. Itu tumpuan fuqaha dalam nak menzahirkan ataupun nak mendatangkan ahkam, untuk mewujudkan hukum-hukum. Jadi mereka akan rujuk, ini rujukan mereka. Mereka juga mengkaji sunnah Rasulullah SAW, mengenal pasti hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang tidak sahih. Kemudian berusaha mendalami, bila dah tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang tak sahih, kemudian usaha mendalami makna-makna hadis tadi dan memahaminya serta menghayati pengertian makna hadis tersebut, makna ayat tersebut. Dan juga kemudian mereka juga berusaha mengetahui kalam para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik dalam pelbagai bidang ilmu, termasuklah ilmu tafsir, ilmu hadis, permasalahan halal haram, usul sunnah, zuhud, pembersihan hati dan lain-lain lagi. Mana ulama mereka kaji, mereka selidik sunnah-sunnah, hadis-hadis Nabi SAW. Itu juga mereka kaji ayat-ayat Al-Quran. Usaha supaya dapat faham hadis, dapat faham Quran dan hadis. Bila mana dapat faham Quran dan hadis, mereka dapat keluarkan segala ahkam-ahkam untuk memudahkan umat untuk beramal. Dan supaya mereka juga dapat beramal dengan sehabis mungkin mereka dapat mengamalkan firman Allah Ta'ala dan juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah garis perjalanan para imam ahli agama yang disepakati atas hidayah dan dirayah, yakni pengetahuan mereka. Mana ulama-ulama mereka usaha untuk faham, usaha untuk faham hadis, cari dalil-dalil yang lain, gabungkan. Kalau benda yang bercanggahan ada, bagaimana nak mengamalkan hadis tersebut. Mereka usaha sehabis mungkin. Untuk apa? Supaya mereka dapat beramal dengan keseluruhan firman Allah dan hadis Nabi SAW. Sesiapa yang mengikuti jalan yang lain daripada jalan mereka, maka dia telah sesat dan menyesatkan. Hari ini kita usaha, ada di kalangan manusia yang mana mereka tengok Quran, tengok hadis, tapi amalan mereka bercanggahan dengan Quran, bercanggahan dengan hadis. Sebab apa? Mereka belajar Quran, mereka belajar hadis supaya apa? Untuk supaya apa yang memudahkan mereka, mereka ikut. Apa yang menyusahkan mereka, mereka tinggalkan. Lepas tu mereka tak nak usaha memahami dengan mendalam. Hanya berdasarkan lafaz semata-mata, terus hukum. Oh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni kena buat, yang ni wajib. Kadang-kadang hukuman yang mereka buat itu, hukum yang mereka datangkan tersebut bercanggahan dengan ulama-ulama yang mu'tabar, bercanggahan dengan
dengan kesepakatan ulama. Jadi mereka ni akan, satu mereka jadi sesat, dan lagi satu mereka menyesatkan orang lain. Ini dia telah mengambil sesuatu yang tidak harus diambil dan meninggalkan perkara yang wajib diamalkan. Benda yang tak perlu amal diamalkan, benda yang sepatutnya amat diamalkan ditinggalkan. Jadi oleh kerana itu kita, rujukan kita adalah Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama dan fuqaha, dan juga kita begitu juga dengan kias. Ini 4 yang kita asal hukum bagi yang berdasarkan aliran ahli sunnah wal jamaah. Mungkin mudah-mudahan apa yang disampaikan pada petang ni dapatlah diambil manfaatnya, dan dapat sama-sama kita mengambil pengajaran, dan dapat kita sama-sama usaha untuk mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dan dapat kita sama-sama kita sampaikan pada orang lain, insya-Allah. Nak buka soalan ke Ustaz? Kalau ada. Okey, yang ini boleh bertanya ya, insya-Allah. Silakan kalau ada sebarang kemusykilan, jemaah boleh bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehlah diibaratkan apa yang diterangkan tadi itu seperti kata pepatah, nak si budaya tak nak si budaya Ustaz? Boleh Ada juga. sama macam tu. Dia kira boleh jugalah. Maknanya benda yang sepatutnya boleh diamalkan, tapi cari alasan sampai tak nak buat. Yang tu, itulah orang kata perangai ahli kitab. Perangai ahli kitab. Dia akan cari alasan sampai tak nak buat. Sebab tak nak buat. Dia akan cari macam-macam alasan supaya dia terlepas daripada buat. Maknanya dia berlawanan dengan sifat sahabat. Sahabat dia akan usaha, kalaulah dia tak dapat buat, mereka akan bersedih sebab apa? Tak dapat ikut, tak dapat amalkan perintah Allah, tak dapat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak Ustaz disamakan lebih kurang dengan kitab Injil, yang mana orang-orang Kristian ni dia mengambil apa yang sesuai untuk mereka dan diubah perkara yang tidak sesuai untuk mereka tapi menyenangkan mereka. Boleh Ustaz? Macam lebih kurang macam tu. Terima kasih Ustaz. Soalan dia tadi. Ada lagi soalan ke? Ni daripada Intan Jafri, kalau kita bertanya untuk persediaan, jika berlaku apa-apa kemungkinan, adakah dibolehkan? Okey. Yang mana yang dikatakan yang dalam bab Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tu ialah dia itu untuk nak ajar umat supaya tidak banyak bertanya tentang perkara andaian sehingga menyebabkan hilangnya keazaman untuk beramal perkara yang afdal. Tapi itu pada zaman itulah. Tapi zaman sekarang ni, maknanya kalau kata dia bertanya perkara-perkara kemungkinan, sebenarnya dah ada pun jawapannya sebab benda tu dah berlaku. Jadi kalau sekarang ni kita contohlah, kita bertanya, contoh kita buat satu perkara yang mungkin akan berlaku, boleh berlaku perkara-perkara yang sebaliknya. Contoh, maknanya macam bab pergi haji kan, pergi haji. Jadi bila terutama wanita lah, dia maknanya contohlah ada orang tu dia tak faham, jadi dia buat, dia kata dia punya biasanya period dia macam ni, contoh. Dia dah usaha dah ada makan yang menyebabkan dia punya period dia dilewatkan, contoh.
Tapi dia kata andai berlaku. Yang tu tak ada masalah, boleh. Mana benda tu boleh. Tapi jangan untuk persediaan perkara-perkara tersebut, mana dari segi hukumnya boleh lah. Tapi yang dikatakan oleh Ibn Umar tadi ialah pertanyaan yang mana andaian yang menyebabkan satu orang tadi atau melemahkan seseorang tadi daripada untuk beramal. Dia kata patutnya amal yang paling afdal. Tapi oleh kerana pertanyaan tersebut menyebabkan boleh buat macam ni. Tak payah buat macam ni pun tak apa. Yang tu yang tak boleh. Tapi kalau macam yang dikata tadi yang untuk persediaan, kalau ada kemungkinan apa-apa berlaku, kita ni memang nak buat yang paling afdal. Tapi andai kata berlaku perkara-perkara yang mana yang kita pun tak jangka, kalau berlaku sekian-sekian benda, maknanya apa dia punya kata penyelesaian dia. Yang tu yang mana dan benda pertanyaan tersebut tidak menyalahi keazaman kita yang kuat untuk buat benda yang lebih. Yang tu tak apa. Betul. Mana tengok niat lah. Mana tengok niat untuk kita bertanya tu lah. Kalau kita tanya tu sebab memang kita tak nak buat yang afdal tu, kita nak buat yang kurang. Yang tu tak dibolehkan. Sebab apa? Kita telah menyebabkan keazaman untuk buat yang lebih afdal itu hilang. Melemahkan keazaman tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ada satu tak apa ke? Lewat tak Ustaz? Lewat tak? Boleh. Satu boleh. Minta maaf. Tadi bila Ustaz kata wanita haid bila pergi umrah ke haji kan, antara pendekatan sebab kadang-kadang waktu period, yelah sayanglah betul kita bukan selalu dapat hadir ke sana kan. Dalam Ramadan Ustaz, kalau kata dia ambil pendekatan yang sama juga, terutama pada wanita haid yang agak panjang tempoh haid dia, sebab Ramadan pun bukan satu bulan yang datang selalu. Allah hanya rezekikan setahun tu satu bulan tu je. Dibolehkan tak kalau nak ambil ubat Ustaz? Ambil ubat, mereka kat situ hukum dia harus je lah selagi mana dia tidak memudaratkan diri kita lah. Okey, maknanya dibolehkan lah, tak adalah jatuh takut jatuh berdosa tu yang takut tu. Tak. Okey. Ini benda tu harus kita kena tengok lah ubat, kandungan ubat tu. Selagi tak memudaratkan diri lah. Okey, baik. Terima kasih banyak. Okay. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Tak ada lagi soalan, kita tutup majlis lah Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita hari ini, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Alhamdulillah. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat bahan kuliah malam ni Ustaz. Pada pukul 8 malam, kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan Bahaya Sihir bahagian kedua. Dan pada pukul 9.15 malam, kuliah isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Am Arif Dato' Abbas bin Nordin dengan pengajian Tauhid. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu datang dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.